ليحيى المليك ويحيى الوطن وتحيا البلاد بكل زمن ليحيى الدين قوي الإيمان قد استأثروا لأجل الوطن سلام عليكم حماة البلاد بني القامعين لحزب الفساد لتحيوا بعز ونيل المراد وعزم به تغلبون الطغاة 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 وعزم به تغلبون الطغاة وعزم به تغلبون الطغاة. ونيل المراد وعزم به تغلبون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dan Isteri. Yang berhormat Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri, Persekutuan, tetamu kenamaan, hadirin dan hadirat yang beta kasih sekalian. Alhamdulillah, beta merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat, inayah dan nikmat kurniaannya, maka dapat kita semua berhimpun bersempena sambutan Maulidi Rasul peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabat baginda. Rabiul Awal yang kunjung tiba sekali lagi merupakan bulan kelahiran kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus untuk membawa 1000 kerahmatan pada kita manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107 yang bermaksud, tidak kami utuskan kamu, yakni Muhammad, melainkan untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Hakikatnya baginda adalah merupakan ciptaan yang paling sempurna dan paling mulia. Baginda meneduh jiwa di kala gusar, menerangi hati yang penuh kebatilan dan membawa sinar cahaya dalam 1000 kegelapan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, rantaian mutiara sejarah menzahirkan bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya berkonsepkan teologi dan spiritual semata-mata. Baginda memandu kita dalam pelbagai aspek kehidupan yang turut merangkumi konsep pentadbiran berasaskan good governance,
politik, ekonomi, keselamatan dan keadilan. Baginda mengajar setiap pemimpin untuk pertamanya menetapkan niat yang betul. Setelah itu, berlaku jujur dalam menjalankan amanah dan meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pegangan utama. Konsep pemerintahan yang dituntut Islam adalah merupakan satu amanah yang sentiasa berada dalam ruang lingkup ikatan perjanjian di antara manusia dengan penciptanya. Makanya, setiap apa yang dilakukan oleh pemimpin hendaklah dibuat semata-mata atas dasar untuk menjaga kemaslahatan ummah. Kerana itu, Rasulullah SAW menuntut hubungan yang erat antara pemimpin dan masyarakat yang berasaskan kepada sikap sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Sabda baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu, serta mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Manakala seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Hadirin hadirat yang berterkasih sekalian, kemuncak kepada usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan terbinanya sebuah kerajaan Islam menerusi penghijrahan baginda dan para sahabat ke kota Madinah. Menurut lipatan sejarah, setibanya di kota Madinah, baginda telah membina masjid, mempersaudarakan umat Islam dan mengubal piagam Madinah. Hasilnya, satu kesatuan masyarakat Madinah yang berbilang kaum, etnik dan agama telah berjaya dibentuk menerusi formula sosial, politik dan ekonomi seperti yang terkandung dalam piagam Madinah. Piagam Madinah yang digubal 6 abad lebih awal dari Magna Carta adalah merupakan asas kekuatan pembinaan sebuah negara yang menjamin hak setiap warga tanpa meminggirkan mana-mana kaum. Kita semua wajar mengambil iktibar bahawa kecemerlangan kerajaan Madinah adalah kerana kekuatan sosiopolitik yang menjamin hak dan keadilan warga, keberkesanan penyatuan ummah dan pembangunan ekonomi yang dinamik. Baginda mengutamakan kepentingan ramai berbanding individu. Baginda tidak memperjuangkan agenda sempit. Sebaliknya berlaku adil dengan membangunkan satu gagasan untuk kesejahteraan semua. Hakikatnya, perbezaan sosial politik dan sosial budaya adalah merupakan lumrah dan fitrah kejadian manusia. Akan tetapi, Rasulullah SAW telah mengajar kita bahawa keupayaan membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu merentasi pelbagai batas perbezaan adalah merupakan resepi kepada kestabilan dan kejayaan sebuah negara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang bermaksud, Allah tidak melarangkan kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihani orang yang berlaku adil.
Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menuntut umatnya untuk sentiasa melakukan persediaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan masa hadapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Nisa ayat ke-71 yang bermaksud, wahai orang beriman, bersiap sedialah kamu dan majulah ke medan bertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama. Jelas dalam apa jua keadaan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk membuat persediaan sebelum berlaku sebarang kejadian dan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Di sini kita sedia maklum bahawa saban tahun tak kala kehadiran bulan November, Malaysia akan berhadapan dengan risiko berlakunya banjir. Baru-baru ini Jabatan Meteorologi Malaysia telah meramalkan negara akan berhadapan dengan hujan lebat berterusan dan risiko banjir berskala besar mulai hujung November. Pada kesempatan ini, Beta ingin mengingatkan seluruh rakyat Beta untuk memperkemaskan diri dan melakukan persediaan bagi menghadapi fenomena perubahan cuaca yang bakal berlaku kelak. Beta turut meminta agar semua agensi-agensi yang berkaitan untuk membuat persediaan yang rapi secara menyeluruh demi kemaslahatan ummah. Persediaan tersebut bukan hanya dalam aspek mengurangkan kesan banjir, tetapi merangka satu kaedah bagi bantuan kepada mangsa banjir dapat diberikan secara lebih terancang, segera dan lebih efektif. Mengambil tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini iaitu Keluarga Malaysia, Pemangkin Kemakmuran, marilah kita menyatukan ikatan hati dan menumpukan usaha ke arah memelihara kemaslahatan ummah. Janganlah kita terlalu jauh menyimpang dari landasan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah memberi contoh dan model yang cukup sempurna untuk kita teladani bersama. Baginda telah menerangi kita dengan jalan yang benar lagi adil. Marilah kita bangkit bersama-sama dan memberi keutamaan kepada kemaslahatan ummah dengan menjunjung petunjuk dan tauladan yang telah diwasiatkan oleh seorang insan yang paling sempurna lagi mulia. Mengakhiri titah, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa ditucuri rahmat dan limpahan kasih sayang pada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi negara kita yang kita cintai ini dan rakyatnya dari sebarang musibah dan bahaya yang melanda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipohon menghadap penerima anugerah perdana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1444 Hijri bersamaan 2022 Masihi. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Said Zainal Abidin bin Said Muhammad Tahir.